Baik, selamat pagi murid-murid semua. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk sesi pembelajaran kita, mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 4, dan tajuk kita pada hari ini ialah cabaran diharungi, masalah diatasi. Mula-mula cikgu nak kamu buka buku teks, muka surat 77, okay. Rujuk muka surat tersebut ya, ataupun kamu boleh tengok pada slide yang cikgu paparkan ini. Baik. Ajun terlihat, mari kita mulakan ya. Ajun terlihat jirannya, Abang Jeff bersama rakan-rakannya sedang memasuki kafe cyber. Ajun sedang berjalan-jalan ya, berjalan ataupun ada urusan ya di kawasan kedai-kedai. Kemudian dia ternampak jiran dia bernama Abang Jeff sedang memasuki kafe cyber bersama rakan-rakan dia. Rakan-rakan Abang Jeff ni lah. Jadi dia kata, itu jiran saya. Patutkah saya menasihatinya? Bermakna Abang Jeff ini, dia lebih tua daripada Ajun. Sebab tu Ajun panggil dia abang. Kemudian, tetapi dia masih dikira bawah umur, masih dikira sebagai remaja lah. Ya. Jadi, dia bersama rakan-rakannya sedang memasuki kafe cyber. Jadi kafe cyber ni apa murid-murid? Kafe cyber ni adalah satu tempat komputer kedai komputer yang menyediakan perkhidmatan kamu untuk maksudnya boleh menggunakanlah komputer di situ untuk buat apa sajalah nak print ke, nak type ke, apa-apa ke, semua boleh. Maksudnya kalau ada kekurangan di rumah, tidak ada komputer, kita perlu mendapatkan perkhidmatan nak menggunakan komputer, kita boleh pergi ke kafe cyber ni tetapi seringkali kafe cyber ni disalahgunakan khususnya daripada budak-budak sekolah, murid-murid sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Mereka pergi kafe cyber ni sebabkan di situ tidak ada pemantauan. Jadi dia boleh buat suka hati dia lah. Dia boleh tengok apa saja yang dia nak tengok. Dia boleh main game, game online. Dan sekarang ni cikgu tunjukkan dulu gambar kafe cyber. Macam ni murid-murid. Inilah antaranya. Nampak? Masuk dalam kedai tu, dia ada banyak-banyak komputer macam ni. Yang sayang ni dia lagi canggih lah. Dia sediakan terus untuk peralatan ni untuk nak main game ni. Yang macam steering kereta ni. Ni semua main game lah ni murid-murid . Dia sebenarnya boleh juga. Sebenarnya nak buat kerja pun boleh. Tetapi kebanyakannya telah menyalahgunakan kerana tidak ada pemantauan. Jadi untuk yang macam sekarang ni murid-murid, macam ni kamu tengok murid-murid ni dia sedang bermain game, nampak? Ini kawasan kafe cyber lah. Maknanya bila dia bermain di sini, tidak ada pemantauan daripada ibu bapa. Dia lebih bebas bersama rakan-rakan dia. Tetapi murid-murid sangat bahaya murid-murid. Lebih-lebih lagi sekarang ni sudah ada akta-akta. Sekiranya kamu buat kesalahan dalam dalam komputer kamu, komputer yang digunakan, boleh di-trace. Tiba-tiba nanti takut kena tangkap aja kan. Jadi elakkanlah salah menggunakan penggunaan internet sama ada di rumah ataupun di kafe cyber. Kalau di rumah tu kadang-kadang mungkin mak ayah masuk kejap-kejap pantau kan. Jadi kalau kafe cyber ni dia memang bebas. Lebih-lebih lagi dia bersama kawan-kawan. Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita ni terlalu berseronok, kita dah tak ingat apa dah. Itu satulah. Seterusnya untuk macam ni kan, ini nampak polis dah pergi ke kafe cyber ini dan menangkaplah orang-orang yang melakukan kesalahan di dalam ni. Macam orang-orang kalau kanak-kanak dia mungkin main permainan game, tetapi kalau macam orang dewasa ni dia lebih advance lagi murid-murid. Maksudnya dia lebih ke depan lagi. Mereka bermain judi online, perjudian online lah khususnya selalunya jadi sebab itulah telah diserbu di kawasan ni, kafe cyber ini telah diserbu dan orang-orang di dalamnya telah ditangkap jadi kesan kafe cyber ni maksudnya membawa kesan yang sangat tidak elok untuk kita sebagai murid ataupun yang kita yang masih bawah umur ni. Lebih baik kita jangan pergilah ke sini Lebih-lebih lagi sekarang kita dah ada kemudahan kan, handphone dan komputer di rumah.
internet dah ada di rumah. Kita duduk di rumah sajalah murid-murid je. Sekurang-kurangnya ada juga pemantauan daripada ibu bapa ya. Baik, seterusnya murid-murid, kita bersambung balik cerita daripada muka surat 77 tadi. Kemudian Ajun ni murid-murid atas dasar bertanggungjawab ya, dia pergi juga menegur Abang Jeff. Nampak dia memberanikan diri pergi menegur Abang Jeff. Jadi apa berlaku seterusnya murid-murid? Ya, nampak tu Abang Jeff baru nak buka pintu, Ajun dah tegur dia. Mungkin Ajun kata, Abang Jeff, apa kamu buat di sini? Tidak elok masuk ke dalam kafe cyber ni. Dia Abang Jeff, dia tersentak lah. Dia terkejut tu, nampak kat situ gambar tu. Seterusnya, Abang Jeff dia tiba-tiba naik marah. Dia menjadi garang. Dia naik marah. Dia terus memarahi Ajun dan mengugutnya. Kan? Dia ugut Jeff, dia ugut Ajun ni ya. Kamu jangan menyebut hal saya boleh tak? Awak ni budak-budak kecil menyebut aja. Contohlah ya. Pergi sana, kalau tidak saya lempang awak. Contohnya tu antara kata-kata ugutan ya. Kemudian Ajun ni menjadi takut. Ajun ni menjadi takut. Kawan-kawan Abang Jeff pun garang rupanya. Sangat bengis lah. Kemudian Ajun menjadi takut. Dia kata apa? Garangnya Abang Jeff. Saya mesti buat sesuatu, nampak? Tapi walaupun Ajun rasa Abang Jeff ni garang, telah mengugut dia, tapi dia rasa tak senang hati. Kerana dia fikirkan itu adalah anak kepada jirannya, nampak? Jadi atas rasa kasih sayang kepada anak jiran, kepada jiran, dia rasa dia mesti buat juga sesuatu untuk menghindarkan Abang Jeff ni daripada terus memasuki ke kafe cyber tu. Lebih-lebih lagi dia pun sudah merasa takut kerana telah diugut. Satu ya. Kemudian seterusnya dia pun fikir-fikir apa langkah yang patut dia buat. Bila dia berfikir, dia hendak pergi ke rumah Abang Jeff. Dia nak pergi ke rumah Abang Jeff dan memberitahu ibu Abang Jeff akan perkara tersebut. Okey. Baik, jadi John pun pergi ke rumah Abang Jeff dan memberitahu ibunya akan perkara tersebut. Sebelum tu John dah bagi tahu kat mak dia lah. Dia dah memberitahu pada ibunya apa yang berlaku. Jadi ibunya lah yang menyarankan dia untuk apa kata, John, awak pergi ke rumah Abang Jeff dan beritahu ibunya akan perkara tersebut. Jadi John pun pergi dah beritahu pada ibu Abang Jeff. Ibu Abang Jeff memarahi Abang Jeff. Nampak? Ibu Abang Jeff pergi ke kafe cyber tersebut dan memarahi Abang Jeff. Nampak situ jadi ibu dia apa? Ibu dia tarik telinga Abang Jeff. Nampak kelihatan Abang Jeff sedang bermain permainan video game lah tu. Macam game lah, game secara online nampak dia dah kena dengan ibu dia. Seterusnya apa berlaku? Ibunya suruh Abang Jeff segera ke rumah John dan meminta maaf kepadanya. Nampak? Jadi Abang Jeff dah takut dengan ibu dia. Dia pun segera ke rumah John dan memohon maaf kepada John. Dia kata apa? John, maafkan saya kerana mengugut kamu. Mudah-mudahan Abang Jeff berasa insaf dan tidak lagi mengulangi perkara tersebut. Jadi murid-murid, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah hari ini sewaktu kamu nak nampak orang melakukan kesilapan contohnya jiran lah kamu kena fikir dulu murid-murid. Maksudnya tengok keadaan dulu. Kalau kamu rasa orang yang buat kesalahan itu agak agresif, maksudnya dia mudah marah, kamu rasa kalau kamu pergi tegur dia, memang dia akan mengamuk dan sebagainya, cikgu rasa lebih eloklah kamu terus buat macam John ni. Maksudnya pada jangan terus pergi menegur lah. Macam John ni dia memang agak berani lah. Tetapi kalau kamu rasa orang itu agresif, kamu boleh terus berjumpa pada emak dia, beritahu pada ibu ayah dia, beritahu pada guru dia contohnya. Sebab kalau kamu tegur dia, mungkin akan ada berlaku tindakan yang tak elok pada kamu, seperti macam kes John ni kan, dia diugut dan sebagainya. Tetapi nasib baik John beritahu pada mak Abang Jeff
Mak Abang Jeff dah pergi marah Abang Jeff sudi pula meminta maaf kepada Ajon. Ada sesetengah murid-murid orang yang sangat agresif yang mungkin mak ayah dia pun tak dapat nak menegur dia. Yang tu cikgu rasa kamu perlu berhati-hatilah sebelum kamu menegur dia, ya. Fikir-fikirkan dulu, tengok keadaan dulu, ya. Kalau kamu rasa kamu boleh mampu menegur dia, kamu boleh menegur, ya. Tapi kalau kamu rasa tak boleh, bahaya ni, nanti dia akan pukul saya ke atau dia akan ugut saya ke, cikgu rasa daripada kamu tegur dia, kamu bolehlah laporkan kepada orang-orang yang boleh menasihati dia. Contohnya ibu dan ayah dia sendiri, ataupun kalau sekiranya perbuatan tu berlaku di sekolah, beritahu kepada guru. Jangan kamu sendiri pergi menegur. Itu boleh membahayakan murid-murid, ya. Jadi kita boleh menegur orang yang melakukan kesalahan, tapi orang kata tengok-tengok juga keadaan, dan menegur pun mesti ada adab-adabnya. Cikgu dah terangkan pada minggu lepas kan, adab-adab menegur, ya. Jangan menegur dengan perkataan yang baik, jangan menjatuhkan maruah dia, jangan memalukan dia, ya. Jadi Abang Jeff ni sebabkan Ajon dia budak masih kecil, bukan maksudnya kecil, maksudnya muda daripada Abang Jeff. Kemudian dia menegur Abang Jeff di hadapan kawan-kawan Abang Jeff. Jadi Abang Jeff pun boleh berubahlah menjadi agresif. Agresif maksudnya menjadi lebih garang lah. Garang, tiba-tiba naik marah macam tu. Jadi murid-murid, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Jadi seterusnya cikgu akan berikan soalan latihan. Yang ini kamu bolehlah salin dalam buku tulis kamu. Tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Salin dalam buku tulis kamu. Jangan lupa tuliskan tarikh hari ini murid-murid, 9 Ogos 2021, dan harinya, hari ini hari Isnin. Kemudian tengok pada soalan-soalan berikut, ya. Nombor 1, Anis terlihat sekumpulan dewasa sedang bermain lumba motor. Dia segera pergi menegur sekumpulan remaja tersebut. Nampak? Jadi Anis ni dia masih muda. Dia ternampak sekumpulan dewasa sedang bermain lumba motor. Biasa main lumba motor ni memang nampak agresif lah, ya. Jadi tapi Anis segera pergi menegur kumpulan remaja tersebut. Kumpulan dewasa sebenarnya. Ada je tersilap, ya. Kumpulan dewasa bukan remaja. Kan? Jadi boleh tak betul atau salah perbuatan Anis ni, ya? Fikir-fikirkan murid-murid. Jadi mohon maaf murid-murid, ya. Dia segera pergi menegur sekumpulan dewasa bukan remaja, ya. Sekumpulan dewasa tersebut. Okey. Jadi Danisha ternampak sekumpulan kanak-kanak sedang bermain api. Dia pergi menasihati mereka agar jangan bermain api. Jadi Danisha ni dia mungkin lebih lebih besar lah, ya. Maksudnya dia lebih tua daripada kanak-kanak ni lah, Mungkin Danisha ni, contohlah murid-murid, Danisha ni umurnya 14 tahun. Dia nampak kanak-kanak umur 9 tahun contoh, umur 10 tahun sedang bermain api. Dia pergi menasihati mereka agar jangan bermain api. Jadi betul atau salah murid-murid. Yang ketiga, Rohit memaksa anak jirannya untuk memberinya duit. Abangnya hanya membiarkan perbuatan Rohit. Betul atau salah perbuatan abang Rohit tu? Dia nampak adik dia tengah minta duit pada anak jiran, paksa-paksa, secara paksa pula tu. Tapi abang dia buat tak tahu aje. Jadi betul atau salah? Okay, yang keempat, Simian ternampak anak jirannya ponteng. Ponteng sekolah lah tu. Dia segera memaklumkan perkara itu kepada jirannya. Nampak? Mungkin anak jiran ini lebih berusia daripada Simian. Jadi Simian pergi memaklum, daripada dia menegur anak jiran tu, dia pergi maklumkan perkara itu kepada jiran dia, kepada ibu bapa budak tu lah, ibu bapa anak kepada jiran yang ponteng itu. Jadi betul atau salah? Yang kelima, Ramesh terlihat anak jirannya merokok bersama rakan-rakannya. Ramesh merasa takut dan mengabaikan mereka. Memang dia nampak kan anak-anak jiran dia yang harus rasa berusia lah, ya, berusia daripada dia, sedang merokok bersama rakan-rakannya. Maknanya memang perbuatan yang salah lah. Tapi Ramesh takut, ya. Takut, mungkin anak jiran ni memang agresif lah. Jadi Ramesh takut dan dia abaikan saja, dia biarkan saja. Boleh tak macam tu murid-murid? Tuliskan betul atau salah, ya. Seterusnya murid-murid, Jonathan meminta duit kepada rakannya dan mengugut sekiranya rakannya tidak memberikannya duit. Ni pun kes sama juga. Dia minta duit juga pada kawan.
Kemudian dia ugut lagi kawan dia. Kalau tak beri duit, siap kamu. Tak bagi duit, saya tumbuk kamu. Contohnya lah. Jadi rakannya merasa takut dan selalu memberikan Jonathan duit. Betul tak tindakan rakannya tu? Betul atau salah? Jadi murid-murid tuliskan ya pada ruangan tu ya. Ruangan yang diberikan. Ruangan kurungan tersebut. Tulis jawapan kat situ. Betul atau salah? Yang ketujuh. Sumati menegur dia kerana membuang sampah merata-rata. Sumati menegur dia kerana dia membuang sampah merata-rata. Jadi betul tak? Betul atau salah tindakan Sumati itu ya? Raymond sangat suka menyanyi dengan kuat sehingga mengganggu jiran. Raymond ni dia suka sangat menyanyi dengan kuat ya, sampai kedengaran di rumah-rumah jiran yang lain ya. Tetapi ayahnya membiarkan saja. Ayahnya membiarkan saja perbuatannya. Nampak? Ayah dia biar je. Jadi adakah perbuatan ayahnya itu betul atau salah? Kemudian jiran rajin dalam kesusahan. Rajin tidak menghiraukan jirannya dan tidak mengambil tahu mengenai jirannya. Nampak? Dia maknanya jiran kesian ya, jiran rajin ni dalam kesusahan ya. Tapi rajin buat tak tahu aja, dia tak nak ambil tahu tentang hal jiran dia. Betul atau salah murid-murid? Okey, seterusnya, Ranjit suka mencuri buah rambutan di rumah Encik Lim. Anissa, jiran dan rakan sekelas Ranjit ternampak dan terus menasihati Ranjit. Maknanya Anissa ni dia sebaya lah, dia sama umur dengan Ranjit. Sebab apa? Dia bukan saja jiran, dia juga rakan sekelas Ranjit. Jadi dia ternampak dan terus menasihati Ranjit. Adakah tindakan Anissa itu betul atau salah? Itu saja murid-murid, 10 soalan yang murid-murid perlu salin dalam buku tulis dan jawab sendiri murid-murid ya. Semoga murid-murid berjaya menjawab semuanya dengan betul. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih murid-murid.